Salam sejahtera, saudara di dalam Kristus. 弟兄姐妹平安。 Kita akan melanjutkan firman Tuhan, pemberitaan firman Tuhan dari khotbah Tuhan Yesus di bukit. 我们继续也来听有关于主耶稣在登山宝训所宣讲的道。 Mari kita membuka Injil Matius pasal yang ke-6 dan hari ini kita akan melihat ayat yang ke-5 sampai ke-8. 我们打开我们的圣经，今天我们是要来看马太福音第6章，从第5节到第8节。 Injil Matius pasal 6 ayat 5 sampai 8. 马太福音第6章第5到第8节。 Demikian firman Tuhan Matius 6 ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. 马太福音第6章第5到第8节。 你们祷告的时候，不可像那假冒为善的人，要爱站在会堂里和十字路口上祷告，故意叫人看见。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。你祷告的时候，要进你的内屋，关上门，祷告你在暗中的父，你父必在暗中察看，必然报答你。 你们祷告不可像外邦人用许多重复话，他们以为话多了必蒙垂听。你们不可效法他们，因为你们没有祈求以先，你们所需用的，你们的父早已知道了。 Demikian pembacaan firman Tuhan. 读经到此， Mari kita berdoa, saudara-saudara memohonkan pimpinan Tuhan. 我们来祷告，求主来带领我们。 Bapa kami yang baik, 我们良善的主啊， Tuhan kami sadar bahwa kondisi Indonesia, kondisi kota kami sedang tidak baik-baik saja. 主，我们知道我们的国家、我们的城市不在处在一个好的情况之下。 Banyak di antara kami, keluarga kami, gerejamu Tuhan yang juga bahkan terpapar dengan virus COVID ini. 在我们当中，我们的家人、我们的亲戚或者我们朋友，或者在教会中，有许多人员也被传染这个病毒。 Hati kami banyak kegelisahan, kekhawatiran, bahkan ketakutan. 我们的心充满了忧虑、害怕。 Namun biarlah saat kami beribadah dan khususnya mendengar firman-Mu, Engkau memberikan kami damai sejahtera. 主啊，当我们来到你的面前，来敬拜主、听你的话语的时候，好让我们的心得到安宁。 Berikan kami hati yang tenang dan kami percaya Tuhan Engkau bertindak. 主啊，求你赐给我们一颗安静的心，我们也相信主你的动工。 Berkatilah untuk pemberitaan firman-Mu pada hari ini Tuhan. 求你赐福你今天你的话语， Biar Kristus diberitakan, Kristus ditinggikan. 好让我们高举主的名，宣扬基督的名。 Demi nama Tuhan Yesus kami memohon pimpinan Tuhan. 奉主耶稣的名，求主来带领我们。 Amin. 阿门。 Saudara, penyair Inggris yang terkenal itu Shakespeare, dia pernah berkata, all the world is a stage, atau sebuah lagu pop Indonesia menerjemahkannya dengan baik, dunia ini panggung sandiwara. 英国有一名著名的这个诗人叫莎士比亚，他曾经说过，这个世界就是一个舞台。 Dunia ini panggung sandiwara, dan saudara seringkali merasakan kutipan ini benar adanya, bukan?
这个世界是一个舞台，我们常常事实上也知道这句话是真的。 Kita melihat ada begitu banyak orang yang berusaha berjerih lelah untuk tampil hebat, tampil keren, tampil kaya dan menarik sekali. 我们看到有许多人，他们都努力的想要显出自己有多么的厉害，多么的这个优秀，多么的好，多么的富有。 Dan itu semua dilakukan untuk mendapatkan kekaguman, pujian manusia. 这一切他们所做的这一切，是为了得到人的这个敬仰。 Saudara, bahkan kalau kita melihat saya membaca satu berita di Moskow di Rusia ada satu private jet, pesawat jet pribadi yang diparkir yang di grounded, tapi kemudian disewakan untuk foto-foto untuk konten Instagram. 我读到一个新闻，就是在莫斯科那里有一架旧的飞机已经不飞了，但是把它停在那边，就是把它出租，让人 可以来在里面拍照。 Tidak banyak orang yang mampu menyewa pesawat jet pribadi untuk terbang kemana-mana. 不是有很多人可以租这个私人飞机去飞到世界各处。 Maka kemudian menyewa pesawat jet pribadi yang di grounded ini dengan biaya sekitar $200 per 2 jam foto-foto ini akan membuat terkesan banyak orang. 然后就有许多人就是租了这个这个私人的飞机，为了就是要在里面拍照，就一个小时、2个小时要200块美元，是为了要在这个里面拍照，凸显自己。 Orang banyak yang ingin menampilkan dirinya keren, hebat, kaya, dan lebih daripada orang lain. Dan itu semua untuk mengundang kekaguman orang. 有许多人就是为了要显出自己比别人更好、更优秀、更富有，就是为了得到人的这个奖赏。 Maka saudara, kita melihat dalam dunia di mana pemakaian sosial media begitu semarak, maka mendapatkan approval manusia, mendapatkan applause manusia itu menjadi satu strategi penting dalam hidup. 所以我们看现今的世界呢，人们都很多使用这个社交媒体，成为他生命当中、生活当中的一个策略，来过得更得到人的这个敬仰。 Dunia ini adalah panggung sandiwara. 这个世界是一个舞台， Berapapun ukuran panggungnya tetap akan dipakai. 无论它这个舞台有多大，人们还是会去使用的。 Nah, saudara, Tuhan Yesus dalam apa yang kita baca hari ini mengingatkan bahwa di dalam area rohani juga ada bahaya memalsukan kesalehan untuk dikagumi orang lain. 主耶稣在这里来提醒我们说，在我们的属灵 的部分呢，也有一个危险，就是会假冒这个金钱来为了得到人的赏赐。 Kesalehan, hidup yang benar dari seseorang itu bahkan bisa dipalsukan, dijadikan komoditas sandiwara juga. 一个人这个金钱，他属灵的生活也是可以把它假冒出来，成为一个这个戏剧的商品，成为 为了得到就是人的这个敬仰。 Minggu lalu kita sudah melihat Matius 6 ayat 1 yang mengawali perikop kita hari ini, di mana Tuhan Yesus berkata, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka." 上个礼拜我们有讨论到，有读到这个马太福音6章第1节那边说，你们要小心，不可将善事行在人的面前，故意叫他们看见。 若是这样，就不能得你们天父的赏赐了。 Apa yang Yesus maksudkan adalah awaslah supaya jangan kau menunjukkan bahwa engkau adalah orang benar demi dilihat orang. 主耶稣在这边的意思是什么？他所强调的是什么？就是你不要故意在人前这个行善，是为了得到叫人看见，得到人的赏赐。 Dan saudara, kita melihat apa yang menarik, kata dilihat itu dalam bahasa Yunaninya itu adalah kata theatenai, dan dari situlah kita dapat kata teater, saudara, theater, satu tempat pertunjukan. 我们看到有一个字，就是叫人看见、被人看见这个字呢，它这个希腊的原文就是 theatenai， 意思就是这个吸引。 Jadi saudara, kita melihat bahkan kesalehan, hidup yang benar itu bisa dijadikan sandiwara untuk mengundang kekaguman dan pujian orang lain.
所以我们也来看这个敬虔的这生活，也是可以把它被利用出来，为了得到人的这个敬仰。 Nah, inilah bahaya yang sangat kita rentan juga terjebak di dalamnya, dan Yesus memperingatkan hal ini. 这是一个陷阱，很危险，我们也可能会陷住在里面。所以主耶稣今天提醒我们。 Maka kemudian dalam Matius 6 ini Yesus memberikan 3 contoh 3 hal di mana kesalehan palsu itu bisa disandiwarakan. 所以主耶稣在这边举3个例子，就是有3种这个假冒的敬虔，可以把它这个戏剧化了。 Yaitu dalam hal memberi amal, sudah dibahas minggu lalu, dan hari ini dalam berdoa, dan kemudian juga dalam berpuasa. 就是上周我们谈到的有关于行善的事，今天我们要讨论有关于就是祷告，然后接下来也是禁食。 Dan ketiga hal ini saudara adalah semua 3 pilar utama kesalehan orang Yahudi. 这3件事就是犹太人3大主要的这个敬虔。 Nah, saudara, ini begitu krusial, penting bagi orang Yahudi beramal, berdoa, berpuasa, tapi justru disitulah godaannya besar sekali untuk kemudian ditampilkan demi dilihat orang. 这个犹太人这个3大的这个敬虔就是行善、祷告、禁食，所以呢，这个诱惑在我们心里面的这个诱惑是那么的大，为了就是要把它凸显出来，让人家看到，得到人的这个赏赐。 Ketiga tindakan ini seharusnya adalah tindakan self denial, penyangkalan diri, tapi dengan begitu gampangnya bergeser dari self promotion untuk mempromosikan diri. 这一切是应该是我们的这个就舍己，但是变成误用了，就是变成来宣传我们个人自己，来得到人的赏赐。 Maka saudara, Yesus memberikan peringatan bahaya kemunafikan di dalam semua contoh yang dia katakan ini. 所以在主耶稣刚才所提的3个例子，那个隐藏了这个很大的这个危险。 Dalam apa yang kita baca hari ini tentang doa, Yesus memperingatkan, apabila kamu berdoa atau ketika kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. 所以当主耶稣提到祷告这件事的时候，他说：“你们祷告的时候，不可像那假冒为善的人，爱站在会堂里和十字路口上祷告，故意叫人看见。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。” Kata munafik terus ditekankan oleh Yesus, baik dalam contoh pertama soal beramal, kemudian di sini soal berdoa, dan nanti juga soal berpuasa. Hati-hati, jangan seperti orang munafik. 所以主耶稣在这个3件的事上都一直强调，不要假冒为善，无论在行善、祷告、禁食的时候，不要像那假冒为善的人。 Dan juga saudara, kata munafik ini dari bahasa Yunani Hipokrites, yang kemudian dari situ kita dapat kata hipokrit. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia sama-sama ada, artinya munafik. 假冒为善这个原文希腊文的字就是 hypocrites， 就是从印尼文我们也得到这个字 hypocrite。 Nah saudara, kata hipokrites ini aslinya artinya apa? Aktor yang memakai topeng untuk sandiwara atau teater-teater Yunani. hypocrites 这个字呢，它的原意呢，就是一个戴着面具的演员。 Itu artinya saudara, apa yang di luar dengan apa yang di dalam itu semua berbeda, nggak sama kalau orang pakai topeng begitu, bukan? 如果只是戴面具呢，表示什么呢？表示它里外是不一致的。 Maka saudara, kita perlu melihat bahaya kemunafikan seperti orang memakai topeng kesalehan itu. 所以我们要看到，如果一个人戴着一个假冒的敬虔的这个面具，是多么的危险。 Nah, saudara, kita perlu mengerti bahwa di sini Yesus tidak melarang, sama sekali tidak melarang orang berdoa di depan publik, di depan umum. 在这边我们看到，主耶稣不是禁止人在这个公众的这个场合祷告。 Yesus sendiri bahkan melakukannya, dia berdoa di depan banyak orang. 主耶稣自己是在这个众人面前祷告。 Yang Yesus peringatkan adalah apa? Motivasi di dalam berdoa itu. Dia katakan,
mereka suka berdoa supaya dilihat orang. 主耶稣在这里所强调是，你祷告的动机是什么？所以主耶稣在这个经文里面说，他们爱祷告，为了就是叫人看见。 So, ironis sekali bukan kalau doa itu kemudian menjadi satu kemunafikan hanya supaya dilihat orang. 这个非常的讽刺，我们把祷告成为一个假冒为善的事，好让可以叫人看见。 Saudara, doa itu seharusnya adalah satu hal kita mencari approval, perkenan Allah di tempat yang tersembunyi. 我们祷告应当是我们要追求在暗中的这个天父的喜悦。 Tapi kemudian ironisnya itu dijadikan satu kesempatan mencari perkenan manusia di tempat yang manusia bisa lihat semuanya. 但是很讽刺的，我们却把祷告成为在这个人可以看见的地方，为了得到人的这个敬仰和赏赐。 Maka tepat sekali saudara, seorang ahli perjanjian baru di Amerika, Don Carson, dia mengatakan jikalau tindakan kesalehan itu tidak dilakukan dengan diam-diam di hadapan Allah, maka diam-diam kita sudah melakukannya untuk menyenangkan manusia. 所以 D.A. Carson 曾经这样子说：若你这个敬虔的这个行动不是悄悄的行在上帝的面前，这就表示你已经是悄悄的行在人的面前，为了得到人的赏赐。 Ironis sekali, tindakan kesalehan seperti berdoa ini harusnya diam-diam di hadapan Allah, tapi diam-diam kita malah mencari popularitas dan favor manusia. 所以很讽刺的，祷告应当是我们安静悄悄的来到主的面前来向主祷告，但是我们却祷告悄悄的祷告在人的面前，为了得到人的赏赐。 Maka saudara, dari kacamata Yesus, tindakan kesalehan yang palsu seperti dalam berdoa ini adalah sebuah kebodohan dan juga kerugian yang besar. 所以主耶稣提醒，像你这个假冒的这个敬虔祷告的这个行为，在人的这个面前，为了得到人的赏赐，是一个遗着很大的损失的行为。 Kenapa saudara demikian? 为什么这样子呢？ Karena apa yang dilakukan oleh orang yang ingin impressing others, yang ingin membuat orang terkesan, 如果一个人他所做的这些事呢，是为了得到讨人的喜悦的话， maka dia akan menukar upah yang kekal yang begitu mulia bersama Bapa ditukar dengan upah yang sangat sementara yang diberikan oleh manusia, yaitu pujian. 那么这个人就是把那永恒无价以天父荣耀的这个赏赐呢，来换取从人们得来那个暂时又很容易被遗忘的赏赐。 Yesus mengatakan mereka yang berdoa, mereka yang menunjukkan kesalehan untuk dilihat orang, Yesus bilang apa? Mereka sudah mendapat upahnya. 主耶稣说，当一个人他祷告，故意叫人看见的时候呢，他就已经得到从人们的赏赐了。 Dalam bahasa aslinya ada kesan they have received it in full. Mereka sudah terima full upah, no other reward. Udah tidak ada upah lain, apalagi upah dari Bapa di surga. 在他原文里的这个翻译就说，他们已经得到他们全部的这个赏赐，从人们得到的这个赏赐，甚至从天父已经得不到了。 Apa yang mereka dapatkan semata-mata hanya kekaguman manusia dan udah itu saja. Itu pun sangat sementara. 他们所得到的赏赐是从人得到的赏赐，而那个赏赐是暂时短暂的赏赐。 Sebaliknya, Yesus berkata, mereka yang berdoa secara diam-diam untuk Tuhan di tempat privat mereka, maka dikatakan Allah Bapa di tempat tersembunyi melihatnya dan akan memberikan reward atau upah itu. 相反的，主耶稣说：“当你们祷告，你们是在暗中关上门，在你的内屋祷告你在暗中的父的时候呢，你父在暗中查看，必然报答你。” Saudara, tentu saja kalau kita diberi pilihan mau memilih upah yang kekal bersama Bapa di surga atau upah yang sangat sementara dari manusia di dunia, kita pasti bilang, oh saya pilih upah yang kekal bersama Bapa di surga. 如果给你选择的话，你要选择哪一个？就是你与天父
永恒的赏赐，或者你得到人暂时的这个赏赐呢？当然，我们会选择那永恒与天父的赏赐。Kita senang upah yang kekal, tetapi saudara, self promotion department ya di dalam diri kita itu seringkali begitu kuat mendorong kita untuk menjadi pusat kekaguman manusia. 我们当然会选说要以天父那永恒的赏赐，但是在我们的内心里，要宣传自己的那个诱惑是多么的强烈。Manusia, Yesus mengingatkan bahwa public approval itu begitu kuatnya seringkali membuat kita ingin mendapatkannya. 主耶稣在这边也强调说，那个为了得到公众的认可的那个诱惑是那么强烈，所以一旦有机会，我们就想要去得到它，抓住这个机会。 Begitu ada kesempatan, sayang dilewatkan, semua orang bisa lihat, maka kesalehan palsu itu ditunjukkan. 所以一旦有这个机会，我们就会被诱惑，把它显突出来。 Maka Yesus memperingatkan orang-orang yang menunjukkan kesalehan palsu ini ada dalam bahaya kehilangan upah yang kekal bersama Bapa di surga. 所以主耶稣提醒说，那些喜欢行出这个假冒敬虔的这个行为的人，他们已经失去了从天父得到的这个赏赐。 Ditukar hanya dengan upah yang sangat sementara yang bisa diberikan oleh manusia, pujian yang sesaat saja. 就是来换取从人们得来那个短暂、暂时的这个赞美与敬仰。 Lebih lanjut, saudara, kalau kita melihat sesungguhnya masalah yang dikatakan oleh Yesus ini bukan hanya soal di permukaan seorang menunjukkan kemunafikan. 主耶稣在这里说的不只是在这个外表，在这个外面一层的那个假冒为圣。 Kita melihat bahwa kesalehan palsu itu sesungguhnya adalah satu masalah kerohanian yang serius. 我们看到这个假冒的敬虔是一个非常严肃的一个问题。 Saudara, sumber atau akar masalah dari kesalehan palsu ini adalah apa? Satu rasa insecurity, rasa tidak aman seseorang tentang identitasnya, tentang harga dirinya, worth-nya itu di depan manusia. 这个假冒敬虔的这个问题的这个根源，就是一个人他觉得他在人的面前的价值的那个不安全感。 Orang-orang demikian, saudara, dia hanya akan merasa bernilai kalau dia dipuji, kalau dia diakui, kalau dia dikagumi oleh orang lain. 像这些人，他们觉得自己有价值，如果他受到人们的这个敬仰、赞美。 Maka saudara, orang demikian akan menghabiskan seluruh energinya, usahanya, waktunya untuk mencoba bagaimana mengesankan orang lain, membuat orang terkagum-kagum. 像这样的人，他们就会耗尽他许多的这个能量，为了得到人们的这个敬仰与赏赐。 Karena disitulah dia menemukan rasa amannya, security-nya. 因为他在那里得到了他的安全感，他的价值。 Saudara, ini adalah satu masalah kerohanian yang sangat serius. 这是一个非常严肃的属灵的问题。 Karena orang-orang demikian, saudara, mereka sebenarnya tidak punya relasi yang intim sama sekali dengan Allah. 像这样的人，他们没有一个与主有亲密的关系， Mereka tidak pernah dipuaskan oleh Allah karena mereka tidak mengenal Allah dengan baik. 他们从来没有在主里面得到满足，没有真正的认识我们的主。 Mereka tidak pernah menemukan Tuhan sebagai sumber kepuasannya. 他们从来没有发现找到主就是那满足的源头。 Maka ada suatu lubang yang besar di dalam hati mereka, saudara. 所以呢，在他们心里面有一个很大的洞。 Dan semakin mereka berusaha mendapatkan kekaguman orang, semakin kosong, semakin haus jiwa itu. 他们如果越要得到人的赏赐，那么他们的灵越来越枯干。 Saudara, ketika engkau tidak puas dengan Allah, engkau selalu akan mencari kepuasan dari manusia. 弟兄姐妹，若你对主没有感到满足的话，那么你就会越来越想到得到人的这个在里面给你的赏赐以满足。 Sebaliknya, jika hidup saudara dipenuhi dengan keindahan, kemuliaan Allah, maka saudara pasti akan berhenti mencari, mengejar kekaguman manusia. 相反的，若你的生命
充满了从主而来的这个美善与荣耀，在主里面你也得到满足，那么你就会越来越不会去寻找从人得到的那些这个赏赐。 Orang yang telah mengalami keindahan Kristus, kemuliaan Kristus, dia akan berhenti mencari pengakuan manusia, kekaguman manusia, karena dia sudah puas. 如果你已经满足于主赐给你的这个从主里面从主的这个美善与荣耀得到了满足，那么你就不会去寻找从人们得来的满足了。 Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 10, Aku datang untuk memberikan kepada mereka hidup dan hidup yang berkelimpahan. 在约翰福音那边说，主耶稣来到是要赐给我们生命，并且是丰盛的生命。 Abundant life itu yang seharusnya mengisi jiwa kita, hidup kita, dan kita fulfill, kita penuh, kita puas. 这个主耶稣赐给我们丰盛的生命，应该使我们这个生命得着丰盛，得着满足。 Jikalau hidup kita penuh dengan kelimpahan anugerah Kristus, kita tidak akan pernah berpikir untuk mendapatkan lagi approval, pengakuan manusia. 如果我们的生命已经充满了基督赐给我们的丰盛的生命的话，我们也得到满足的话呢，那么我们就不再忌讳寻找从人们得来的认可。 Bukan berarti kita selalu jadi orang yang menyangkal diri, tidak mau dipuji, tidak suka dikagumi, tetapi itu tidak penting, saudara. 不是我们就是要舍己，也是不是说不需要得到人的这个赞美，但是这些事呢都是不重要了。 Saudara, kalau kita lihat Rasul Paulus, seorang yang hidupnya sungguh-sungguh dipenuhi oleh Kristus. 我们看到使徒保罗，他的生命充满了基督。 Dan saudara, kalau kita lihat dalam 1 Korintus 4 ayat 3, apa yang dia katakan? Paulus katakan. 我们来看哥林多前书4章3节那边。 Saya membaca dalam terjemahan bahasa Inggris versi New American Standard yang sangat bagus mengungkapkan perkataan Paulus ini demikian. But to me it is a very small thing that I should be examined by you or by any human court. In fact, I do not even examine myself. Ya, terlalu sedikit artinya aku dinilai oleh orang lain. Bahkan diriku pun sendiri aku tidak menilainya. 我被你们论断，或被别人论断，我都以为极小的事，连我自己也不论断自己。 Apa yang penting bagi Paulus itu bukan pengakuan, bukan approval, kekaguman manusia. 对保罗来说，最重要的不是得到人的这个认同。 Paulus bilang, it is a very small thing that I should be examined by you. 保罗说，若被你们论断，我都以为这是极小的事。 Apa yang penting bagi Paulus adalah bagaimana dia di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. 对保罗来说，最重要的是他在上帝的面前是如何，不是在人的面前。 Apa yang penting bagi Paulus adalah approval dari Allah dan bukan social approval. 对保罗来说，最重要的是得到上帝的认同，而不是得到这个社会的认同。 Maka saudara, kita melihat ketika kita semakin mengalami kasih dan kemuliaan Allah, maka kita akan semakin berhenti dan bahkan memandang ringan pujian, berhenti mengejar dan memandang ringan pujian dan kekaguman manusia. 所以，当我们越经历到从上帝而来的这个慈爱、他的信实与他的美善而得到满足的时候呢，我们就会轻看从人得来的这些赞美与敬仰。 Saudara, kita melihat semakin kita mengagumi Allah, semakin kita sadar betapa remeh dan tidak berartinya kekaguman dan pujian manusia bagi kita. 所以说，如果我们越敬仰上帝的话，我们就会觉悟到这个从人得来的这些敬仰是多么的毫无意义的。 Hanya ketika kita dipuaskan oleh Kristus di dalam hidup kita, maka kita berhenti jadi orang munafik. 只有在我们生命里，在基督里得到满足的时候，我们就会停止成为假冒为善的人。 Selama jiwa kita masih kosong, lubang dalam hati kita masih begitu besar dan haus, kita terus akan mencari approval manusia, social approval.
当我们的这个生命是那么的枯干，我们的灵里面的洞，心里的洞是那么的大的时候呢，我们一定会一直不断的去寻找这个社会里的这个认同。Dan saudara, tahukah saudara bahwa itu bahkan sesungguhnya hal-hal yang begitu sia-sianya, saudara. 我们也知道，我们所做的、追求的这些事呢，是那么突然的一件事。Karena apa, saudara? Yang ketiga ini karena kesalehan yang sejati itu bahkan sesungguhnya tidak usah diparadekan, tidak usah dipamerkan agar orang lain tahu. 因为我们知道，真正的敬虔呢，甚至呢，我们不需要把它炫耀出来给人家看的。Karena apa, saudara? Kesalehan yang sejati itu akan mengalir secara natural, secara otomatis keluar dari orang memang hidupnya dekat dengan Tuhan. 因为这个真正的敬虔呢，在一个与主有亲密关系的人的身上，会自然的流露出来的。Orang yang mengalami Allah secara konstan itu akan outflowing, akan mengalir keluar semua keindahan, kemuliaan, kekudusan Allah. Dan tanpa dia banyak cakap-cakap, tanpa dia banyak bertindak, orang bisa tahu this is really a spiritual man, a spiritual woman. 所以呢，若一个人是真正拥有一个真正敬虔的生活的话，那么在他的生命里一定有主，有一个亲密的关系。所以呢，他会自然的流露出来他的那个敬虔的这个生活，他也不必多说什么，多做什么，人自然而然的会看到这个人身上，他是一位真正敬虔的人。Pernahkah saudara ketemu satu orang dan tanpa dia banyak cakap-cakap, baru dia ngomong sedikit, dia bersikap sedikit, saudara rasa sungkan, saudara rasa ini orang besar sekali, dekat sekali dengan Tuhan. 是否你曾经遇到像这样的人呢？他不多说话，他可能对你只说出一句话，你就会感觉到他流露出来的就是他是一位真正敬虔的人。 Maka saudara, kita melihat betapa kosongnya kesalehan palsu, doa untuk dilihat orang hanya demi mendapatkan approval manusia. 虽然看到那是假冒的敬虔或假冒为善的祷告，是一个空洞、突然的一件事，因为他们只是要得到人的赏赐。 Orang yang hidupnya sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan itu ada radiasi kekudusan Allah, kemuliaan Allah keluar dari dirinya itu tidak tertahankan dan kita tidak bisa menghindarinya, inevitable. 所以一个人若他拥有一个真正敬虔的生活，并且在生活当中与主有一个亲密的关系的话，那么在他的生命里会发出那个上帝这个圣洁的荣耀的辐射。 Maka saudara, kita melihat berdoa sebagai salah satu tindakan kesalehan itu harusnya ditujukan pada Allah semata dan bukan untuk dilihat orang. 如果我们认为祷告就是一个敬虔的行为的话，那么我们的祷告应该是只针对给上帝，不是给人们。 Akan tetapi saudara, ada kalanya kita harus memimpin doa atau berdoa di depan publik, di depan banyak orang. 但是有时候我们必须在 公众的面前带领祷告的时候， Demikian juga dengan bentuk kesalehan yang lain, memberi uang, memberi amal, kadang-kadang memang terlihat oleh orang lain. 或许还有其他的敬虔呢这个行动，比如说我们行善、施舍， Berpuasa, kadang-kadang juga orang tahu kita lakukan. 有时候我们进食也是别人可能知道， Tidak ada yang salah dengan itu. 这一切都没有错。 Tapi bagaimana saudara kita menguji bahwa doa kita, tindakan kesalehan kita itu sungguh-sungguh hanya untuk Tuhan dan bukan untuk dilihat 但 manusia. 是我们如何去试验出我们的祷告是真正的是针对向主祷告，或者不是呢？ Maka kita coba melihat beberapa pertanyaan penguji ini saudara. 我们来看有几个问题来这个试验。 Yang pertama saudara, apakah saya berdoa lebih sering dan lebih sungguh-sungguh ketika di depan banyak orang atau ketika saya sendiri bersama Tuhan di tempat privat saya? 第一个问题说，当我与上帝独处的时候呢，我是否更长、更热切的祷告，比起
我在公共场合的时候。 Ironis sekali jikalau ada orang Kristen yang sebenarnya dalam hidup pribadinya jarang berdoa, tapi begitu jadi liturgisnya doanya indah-indah dan panjang lebar. 很讽刺的，比如说有一位基督徒在他的平常的生活里就很少祷告，但是叫他带领主领祷告的时候，他祷告是那么的美好，那么的长。 Tapi saudara, saya tidak mengatakan itu terjadi di GKI Pluit. Saya tahu pasti orang-orang di sini semua orang-orang yang memimpin di sini orang-orang yang sungguh hidupnya dekat Tuhan. 但是我说这句话不是针对我们三卢新村基督耶稣教会所说的。我相信在这里的侍奉的人员，他们都拥有一个真正敬虔的生活。 Kita bertanya pada diri sendiri, apakah saya suka berdoa dan sungguh-sungguh berdoa dalam private prayer saya? 我们要问自己，我们是否 喜欢在我们私人、个人的隐秘之处向主祷告呢？ Yang kedua, saudara, pertanyaan penguji, dan ini mohon maaf saya sulit sekali menerjemahkan kalimat ini dalam bahasa Indonesia, maka saya tetap tampilkan dalam bahasa Inggris. Is my public praying simply the overflow of my private praying? Apakah doa saya di depan umum itu sebenarnya sungguh-sungguh hanyalah satu apa yang keluar dengan murni dari hidup pribadi, doa pribadi saya dengan Allah. 是否我在公共场合的祷告，只是单单的流出我个人与上帝关系的这个祷告呢？ Saudara, kadang-kadang kita menampilkan kesalehan di depan publik itu tidak terhindarkan kadang-kadang. 有时候我们在这个公共场合祷告是无法避免的。 Tetapi saudara, itu semua harus keluar dari kesalehan yang memang kita sudah maintain, sudah pelihara terus dalam hidup kita alone with God. Ketika kita berdoa di depan publik, itu harusnya mengalir keluar dari doa kita ketika kita alone with God. 所以当我们在公共场合祷告的时候呢，应当就是把我们遗嘱 我们个人向主祷告的那种祷告，把它流露出来。 Dengan kata lain, saudara, 换句话说， kesalehan di depan layar itu haruslah hasil dari kesalehan di balik layar. 换句话说，我们在这个幕前，这个祷告是应该是我们在幕后祷告的结果而流露出来的。 Orang yang di balik layar tidak ada kesalehan, maka semua yang di depan layar palsu. 如果一个人在他的幕后没有真正的金钱，那么他在这个台前的这个敬虔，他的祷告是假冒伪善的。 Maka baik kita berdoa maupun segala bentuk kesalehan lain di depan umum itu haruslah sesuatu yang begitu natural mengalir dari hidup kita yang memang sudah kita maintain secara pribadi dengan Tuhan. 所以当我们在公共场合祷告的时候呢，应当就是把我们与主有个人的关系，与主个人的祷告的那种自然的祷告流露出来。 Yang ketiga, saudara, pertanyaan penguji, apakah ketika saya berdoa di depan publik saya lebih memikirkan apa kata orang dibanding dengan kata Tuhan? 第三个的这个问题，当我在公众场合祷告的时候呢，我是否更在意别人所说的，比起上帝所说的呢？ Seringkali ketika kita memimpin doa, kita berpikir, aduh nanti kata orang apa tentang doa saya. Maka dia harus rancang baik-baik, skenariokan baik-baik, bagaimana supaya doanya terdengar indah, enak didengar, bagus teologinya, supaya orang tahu saya orang rohani. 所以当一个人他如果是要假冒在公众的场合祷告的时候呢，他就会设想如何把他的祷告内容把它美化，把他祷告的这个词非常的长，好让得到人们的这个敬仰与欢喜。 Saudara, kesalehan sejati itu spontanitas, bukan sesuatu yang diskenariokan. 这个真正的这个敬虔的祷告是一个自发性的，不是把它设计或者设想出来的。 Saudara, berdoa sesungguhnya adalah satu kesempatan begitu pribadi,
private kita dengan Allah, satu hal yang intim sekali. 祷告是一个我们与主是一个非常亲密、个人的那种祷告的交通。 Dalam doa yang sejati kita bisa otentik di depan Allah, bicara apa saja tanpa ditata, diskenariokan dengan baik. 我们与上帝那个真实的祷告，不是把它设想或者设计出来的，而是很自然的从内心流露出来的。 Saudara, tentu saja ketika kita mempersiapkan diri memimpin doa di depan orang, kita boleh memikirkan kata-kata tertentu, boleh. 当然，我们在公共场合带领祷告的时候，我们可以想出一个用一个比较美好的词句来带领祷告。 Tapi sekali lagi itu harus mengalir dari kerohanian di balik layar, dan itu bukan untuk dikagumi manusia. 当然，这一切呢，应该是从我们幕后的我们这个属灵流露出来的，而不是要得到人的赏赐。 Doa kita, saudara, dan semua kesalehan kita itu seharusnya for your eyes only, God. For the audience of one. Itu satu-satunya penonton, satu-satunya menikmati, menerima hanya Allah semata. 我们的敬虔的祷告，应该是只针对我们的主，我们的听众，唯一的听众就是向主而已。 Maka saudara, puaskan jiwamu dengan keindahan Allah, kemuliaan Allah di dalam Kristus Yesus. 明白以在基督里上帝的美善与荣耀来满足我们的这个灵命。 Puaskan jiwamu dengan kekudusan Allah. 我们要以上帝的圣洁来满足我们的灵命。 Temukan identitasmu di dalam apa yang Tuhan Yesus lakukan, dan itu yang memuaskan saudara. 你们要在基督耶稣在你里面所动工的事，来发现你的身份。 Maka kekaguman dan approval manusia itu akan semakin redup dan semakin hal yang menjadi hal kecil bagi kita. 那么你对于人的这个赏赐或敬仰，在你的生命里就会越来越暗淡。 Mari kita berdoa bersama saudara. 我们来一起祷告。 Tuhan, kami orang-orang yang lemah dan kami mohon anugerah Tuhan. 主啊，我们都是软弱的人，我们需要你的恩典， Biarlah Engkau terus memurnikan hati kami Tuhan, 好让你不断的洁净我们的心， dan memenuhi kami dengan keindahan, kemuliaan, dan segala kebajikan-Mu yang begitu limpah Tuhan. 求主以你的美善、荣耀、良善来充满我们， Agar kami sungguh-sungguh dipuaskan karena kami mengenal Tuhan, karena kami tahu apa yang Engkau telah lakukan dalam hidup kami. 好让我们真正得到满足，因为我们真正的知道你在我们生命当中所行的一切事。 Sehingga kami bisa berkata seperti Paulus, aku mensampahkan dunia karena aku telah menemukan Kristus. 所以我们就可以像保罗这样子说：我把这个世界看为粪土，我只为基督而活。 Tolong kami baik dalam berdoa maupun segala bentuk kesalehan kami lakukan sungguh-sungguh maintain dari belakang layar ke depan layar. 好让我们在祷告里或者其他的这个敬虔的这个行动呢，我们来维持我们在幕后与主那个亲密的关系流露出来。 Pujilah Tuhan untuk firman-Mu. 主啊，我们赞美你的话语， Berkati segenap jemaat Tuhan. 求你赐福弟兄姐妹。 Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. 奉主耶稣的名，我们祈求祷告。 Amin. 阿门。 Kita akan persiapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudus. 我们预备好我们的心来进行圣餐。